Muhammad Ikram. Harudin. Pengarah urusan Smart Success Training dan Konsultansi. Majlis dengan segala hormatnya mempersilahkan. Okey, test. Okey, suara saya dengar ataupun tidak? Dengar? Kalau dengar buat macam ni. Okey, dengar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Terima kasih kepada Cikgu Afiza yang saya hormati, yang berusaha, Tuan Haji Said Muhammad Khairizam bin Said Sin Al-Habsyi, Guru Besar SK Haji Hassan Itam, yang berusaha Puan Nur Hayati binti Abdul Rahman, penolong kanan HEM SK Haji Hassan Itam, yang berusaha penolong-penolong kanan yang saya hormati, guru-guru, ibu-ibu, ayah-ayah, seterusnya adik-adik, pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi syukur ke hadrat Ilahi. Dengan izin yang Allah berikan kepada kita, kita dapat berkumpul pada pagi ni dalam satu majlis ilmu yang mana Nabi kata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melalui jalan-jalan menuntut ilmu, nescaya Allah akan permudahkan jalan dia menuju ke syurga. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum nak mula program kita pada pagi ni, saya mohon kepada adik-adik dan juga ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan yang berada di sini, boleh tak sama-sama kita yang pertama on kamera. Okey, yang pertama on kamera kalau boleh on kamera. Okey. Yang keduanya saya mohon kepada adik-adik semua. Okey, sebab apa? Okey, ada yang tanya nak buat apa kalau on kamera. Baiklah. Kalau kita on kamera, saya nak berinteraksi dengan awak. Contoh dengan tuan-tuan puan-puan. Contoh saya nak tanya, suara saya jelas ataupun tidak? Kalau jelas, semua boleh angkat tangan macam ni. Okey, tunjuk macam ni. Okey, terbaik. Tu cara kita berinteraksi selain daripada ruangan chat. Okey, tu yang pertama. Okey, off mic. Okey, baiklah. Tu yang pertama. Yang keduanya, saya mohon adik-adik semua, kita off mikrofon. Okey, kalau saya minta on mikrofon, barulah on mikrofon. Boleh? Okey, tu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, sediakan alat tulis dan juga buku nota. Siapa di sini yang dah ada alat tulis dan juga buku nota, angkat tangan kanan. Yang on kamera, saya boleh tengok muka awak kan? Okey. Yang mana masih belum ada buku nota ataupun alat tulis, boleh cepat-cepat pergi ambil. Sebab apa? Alat tulis dan juga buku nota merupakan senjata bagi seorang pelajar. Okey, itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, saya nak kalau boleh, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, kedudukan handphone pastikan macam ni. Dia melintang. Okey, kedudukan dia melintang. Okey, melintang macam ni. Okey, nampak kedudukan dia melintang supaya awak akan nampak slide di belakang saya. Okey? Itu syarat yang keempat. Syarat yang kelima saya tambah, kalau saya buat lawak, sila gelak, boleh? Bayangkan penceramah buat lawak, orang tak gelak, malu. Taubat tak bohong. #taubat tak bohong. Okey, baiklah. Terlebih dahulu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah SK Haji Hassan Itam atas jemputan kepada saya untuk bersama-sama dalam majlis pelancaran Sasia Unggul Murid dan juga motivasi kecemerlangan waris dan murid dalam tempoh PDPR. Baiklah, sebelum nak mula, boleh tak kita buat sedikit aktiviti? Okey? Yang mana on kamera? Kalau boleh yang masih belum on kamera, tolong on kamera. Kita nak buat aktiviti ni. Okey, on kamera.
Okey, saya nak test awak semua dengan beberapa ujian. Okey. Ujian ataupun aktiviti ataupun game. Okey, aktiviti dia apa dia? Okey. Sekejap. Fawah dia bentang apa ni? Okey. Okey, dah ramai dah on kamera. Terbaik Lutfi, Yati Sudin, Muhammad Zaki, Zaridah, Farisi. Ni mungkin nama ibu-ibu ayah-ayah kan. Okey, yang nak on kamera. Okey. Aktiviti ni kita namakan sebagai ikut arahan. Nama apa? Ikut arahan. Okey. Ikut arahan ni macam mana? Saya nak awak semua bila saya sebut sila pegang hidung. Okey, semua pegang hidung. Pegang hidung. Okey. Sila pegang telinga. Okey, pegang telinga. Sila pegang mata. Okey, sentuh mata. Okey. Sila sentuh ataupun pegang rambut. Pegang kepala. Okey. Sila pegang dagu. Okey, sentuh ataupun pegang Okey, faham? Okey. Sekarang ni game lawan game ikut arahan bermula sekarang. Ready? Okey, semua. Kita nak tengok siapa yang paling pantas. Okey, dan juga fokus. Ready? Sila pegang hidung. Hidung. Hidung dia duduk kat sini. Okey. Sila pegang mata. Mata dia duduk kat sini. Pasal apa? Okey, sila pegang telinga. Okey, telinga betul. Sila pegang mulut. Okey, pegang telinga. Hidung. Ada yang macam ni. Okey. Sila pegang kepala. Kepala dia duduk sini. Sila pegang mulut. Pegang mulut. Okey, pegang telinga. Okey. Pegang hidung. Okey, pegang telinga. Okey. Semua angkat tangan kanan dan kiri. Okey, bagi tepukan gemuruh tepuk. Okey, baiklah. Terima kasih kepada adik yang respon, insya-Allah. Awak respon macam ni barulah program kita akan jadi seronok, insya-Allah. Terlebih dahulu terlupa pula dekat platform YouTube. Yang mana di YouTube pun boleh buat juga, dekat Google Meet pun boleh buat juga, insya-Allah aktiviti ni. Baiklah. Saya nak teruskan. Pepatah Melayu ada mengatakan tak kenal maka tak apa. Tak kenal maka tak apa. Boleh bagi jawapan dekat ruangan komen. Cinta. Okey, tak sempat di ruangan komen, ruangan chat dia dah sebut dah on mic. Cinta. Baiklah, tak kenal maka tak cinta. Pepatah saya tak kenal maka tak tahu. Boleh tak saya perkenalkan diri? Boleh? Nama diberi hasil perbincangan ibu dan ayah saya. Okey, diberi nama Muhammad Ikram bin Ibaharudin. Cumanya di dalam program, adik-adik akan panggil saya dengan satu panggilan iaitu Angah Ikram. Okey, Angah. Jadi adik-adik, awak-awak, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah boleh juga panggil saya dengan panggilan Angah. Okey. Sekarang ni boleh panggil dengan panggilan Angah. Cumanya Angah cukup pantang kalau orang panggil Pak Ngah ataupun Tok Ngah. Okey, tinggal dekat mana? Bukit Besar, Kota Sarang Semut. Dekat je dengan sekolah awak. Okey. Baiklah, program kita pada pagi ni iaitu sumur dan juga motivasi kecemerlangan dalam tempoh PDPR. Dek, awak belajar secara online sekejap ke lama dah? Lama dah, betul tak? Dah lama dah, betul tak? Okey, lama sangat. Macam mana belajar secara online? Best ke best? Best. Okey, best. Okey. Off mic. Okay, off mic. Okay, off. Dah. Muhammad Zaki off mic. Okay. Siapa di sini yang dah ada anak pilih dan juga pengurusa, angkat tangan kanan. Yang possible siapa juga bawa kan. Okay, Luffy off mic dulu. Sebab ada dengar apa bergema. Okey, baiklah. Kita berada dalam tempoh PKP. Kita dah berada dalam hampir 2 tahun. Jadi awal dulu kita belajar secara bersemuka. Kemudian kita belajar secara online. Lepas tu bersemuka.
Kemudian online. Pada tahun ni kita belajar secara online, PDPR sangat-sangat lama. Awal-awal belajar secara online dia okey. Tapi adik-adik bila lama kelamaan pelajar-pelajar dia mula rasa tak seronok, hilang semangat dan sebagainya. Okey dan sebagainya. Okey sekejap. Ni Muhammad Zaki tolong off mic. Off mic. Okey. Off mic. Okey, terima kasih. Okey. Awak semua boleh on mic bila saya suruh saja, okey? Kalau kita nak berhubung, nak cakap ke nak apa, sila tulis dekat ruangan komen ataupun ruangan chat kita, boleh? Okey, baiklah. Dah terlalu lama belajar secara online, ada pelajar-pelajar segelintir lah yang hilang semangat, okey, tak seronok dah. Dia mula tak masuk kelas dan sebagainya. Okey, mungkin ada masalah-masalahnya antaranya internet dan sebagainya. Dan disebabkan itulah pihak sekolah SK Haji Hassan Hitam memikirkan kalau tak buat program motivasi kepada adik-adik pada pagi ni, mungkin pelajar-pelajar akan ketinggalan dari sudut pelajaran. Jadi kita ucapkan tahniah lah dan ucap ribuan terima kasih kepada pihak SK Haji Hassan Hitam dan juga PIBG ya yang buat program pada pagi ni. Sebab apa? Nak bantu adik-adik berjaya dalam pelajaran. Jadi adik-adik, soalan Angah yang Angah nak tanya kepada adik-adik semua dan juga ibu ayah lah yang bersama dengan kita pada pagi ni, apakah perkara yang menghalang pelajar-pelajar ataupun anak-anak untuk berjaya pada hari ini? Okey, apakah perkara yang menghalang kita untuk berjaya pada hari ini? Contoh duduk di rumah, baru nak baca buku, tiba-tiba tak jadi baca buku. Baru nak study, tiba-tiba tak jadi study. Sebab apa? Okey, sila berikan jawapan di ruangan komen ataupun ruangan chat kita. Di Facebook, di YouTube dan juga di Google Meet. Silakan. Tak tahu ya. Okey. Apakah perkara yang menghalang kita untuk berjaya? Okey, Salma dia sebut apa? Malas. Ruzi, game, yes. Lagi. Attitude, sikap. Okey, tengok TV. Internet lama ataupun tak boleh connect. Okey. Kadang-kadang mau panggil. Okey, Muhammad Zaki dia sebut COVID. Okey, kurang fokus. Off mic. Okey. Kucing kacau. Okey, menarik tu. Lagi. Ada mana? Okey, Angah bagi masa 10 saat. Silakan. tengok telefon. Nak telefon. Main telefon. Tutup mic. Tengok. Okey. 10 saat. 10, 9, 8, 7, Bermain. 6, 5, Tengok telefon, tengok telefon. 3, 2, 1. Okey, masa tamat. Okey, itu tanda masa tamat. Baiklah. Adik-adik tolong off mic. Okey, off mic. Yang mana on mic ya? Tolong off mic. Okey, terima kasih ibu-ibu, ayah-ayah yang bersama dengan kita. Okey. Apakah perkara yang menghalang kita untuk berjaya? Ramai adik-adik, ramai pelajar-pelajar SK Haji Hassan Hitam komen ataupun bagi jawapan dekat ruangan chat dan juga di YouTube dan juga di Google Meet ni. Okey, banyak sangat. Okey. Antara perkara yang menghalang kita, awak sebut semuanya betul adik-adik. Bukan di sekolah awak saja, tapi di sekolah-sekolah lain pun sama juga. Jadi apa perkara yang paling menghalang kita? Okey, tidak lain tidak bukan kita tengok iaitu smartphone, telefon bimbit. Betul tak? Okey, siapa kat sini dia ada handphone? Angkat tangan kanan. Okey, majoriti ada. Okey. Siapa ada handphone, sila komen dekat ruangan komen ataupun ruangan chat saya. Okey, cepat. Okey, siapa ada handphone? Tu dia, saya. Okey. Okey. Okey, saya. Okey, saya. Dekat YouTube pun ramai Okey. Baiklah. Saya cikgu saya. Okey, terima kasih. Baiklah. Bila ada handphone, kita selalunya tengok apa dia? Kita tengok apa dia?
selalunya pelajar-pelajar dia akan tengok YouTube, betul tak? Okey, dia akan tengok YouTube. Tengok YouTube. Johnny, yes papa. Okey, saya tak ada kan. Okey, baiklah. Tak ada, tak apalah. Okey, bila ada handphone, kita download apa dia? Selalunya kita akan download apa dia? Iaitu game, betul tak? Okey, game apa yang selalu kita download? Game apa? Sila berikan jawapan dekat ruangan chat. Okay, Free Fire. Yeah, Free Fire, PUBG, COD, Call of Duty. Game Mobile Legends. Okay. Free Fire, FF tu kan. ML, Mobile Legend, Roblox, Novo. Okay, ML, MC, apa dia? MC tu, Manchester City ke? Okay, PUBG, Roblox. Okay, ada game Roblox no? Okay, baiklah. Okay, terima kasih kepada adik-adik. Bila kita ada handphone, kebanyakan pelajar, dia buat apa? Okay, dia download media sosial. Lepas tu dia ada yang bercinta, betul tak? Cinta buruk mak ye, bukan cinta monyet, cinta buruk mak ye. Lepas tu, okay, game-game ni lah yang selalu pelajar-pelajar ataupun murid-murid ataupun remaja-remaja download. Dek, nak main game ni boleh tak? Okay, nak main game boleh tak? Boleh. Cumanya masalah hari ni, dia main game sampai lewat malam, lepas tu dia tak masuk kelas online waktu pagi. Itu yang menghalang dia untuk berjaya. Dan itulah kesilapan yang berlaku kepada kita hari ni. Sebab tu adik-adik, nasihat Angah, siapa kat sini yang duk main game sampai pukul 1-2 pagi, sampai tahap dia tak boleh fokus kepada pelajaran, nasihat Angah, dah buat cara macam-macam, tetap duk ketagih main game juga. Ibu-ibu, ayah-ayah yang ada kat sini, yang pertama cara yang kita boleh buat, okey, satu, kita buang game tu. Buang game tu daripada handphone kita. Okey, tu yang pertama. Yang keduanya, kita pakai internet yang paling slow. Pakai internet yang, insya-Allah kita juga boleh berjaya. Maka kalau kita buang sikap yang suka memberi alasan dan suka menyalahkan orang lain, maka dari kita pun menghampiri kejayaan. Okey? Jadi dek, inilah halangan-halangan, ibu-ibu, ayah-ayah, inilah halangan-halangan yang berlaku kepada anak-anak kita di rumah. Dan inilah halangan-halangan yang mengganggu anak-anak untuk berjaya dalam pelajaran. Jadi, kalau nak berjaya, tolong kawal penggunaan. Okey, halangan-halangan ni. InsyaAllah kita juga boleh berjaya. Baiklah, yang seterusnya. Okey, yang seterusnya. Ni Running Man kan. Okey. Langkah pelajar dan waris cemerlang dalam tempoh PDPR. Okey, langkah pelajar dan waris cemerlang dalam tempoh PDPR. Angah nak share ada 5 langkah. Berapa langkah? 5. Semua angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan. Okey, angkat tangan kanan. Okey, buat macam ni. Okey, sebut 5 langkah. 5 langkah. Okey, off mic. 5 langkah. Okey, 5 langkah. Baiklah, langkah yang pertama, dek, tolong perbetulkan niat kita. Tolong perbetulkan niat kita. Sebab apa? Nabi sebut, innamal a'malu binniat. Setiap perbuatan mesti bermula dengan niat kita. Okey? Perbetulkan niat kita. Innamal a'malu binniat. Setiap perbuatan mesti bermula dengan niat. Dek, Angah pengalaman hampir 12 tahun dalam bidang motivasi. Banyak sekolah yang Angah masuk. Okey? Banyak sekolah yang Angah masuk. Angah pernah jumpa dengan pelajar yang gagal. Dan Angah pernah tanya soalan kepada dia. Kenapa awak datang ke sekolah? Tahu tak jawapan dia apa dia? Saya datang ke sekolah sebab mak ayah saya suruh datang, saya datanglah. Dan ada pelajar yang main sekolah tahu sebab apa? Sebab nak dapat duit poket saja. Dan ada orang yang main sekolah sebab apa? Sebab nak cari menantu untuk mak dan ayah dia. Dek, bila niat dia tak betul, sebab tu dia gagal dalam pelajaran. Dan Angah pernah jumpa dengan pelajar yang berjaya. Angah tanya soalan kepada dia. Kenapa awak datang ke sekolah? Tahu tak jawapan dia apa dia? Saya datang ke sekolah, saya main sekolah, niat saya untuk belajar dan saya akan pastikan exam saya dapat number 1. Dek, nak bagi tahu apa, bila niat dia betul, Tuhan permudahkan pelajaran dia. Tuhan permudahkan urusan dia. Jadi dek,
hari ni kita pun kena perbetulkan niat kita. Contoh, awak semua datang ke program hari ni, niat bukan untuk belajar. Angah yakin habis saja program ni, awak takkan dapat apa-apa. Tapi Dik, kalau niat awak datang ke program pada pagi ni secara online di Google Meet, okey, awak akan dapat ilmu perkongsian daripada Angah, insya-Allah. Jadi Dik, tolong kita, Angah nak kita sama-sama tolong perbetulkan niat, boleh? Tolong off mic, yang mana on mic tolong off mic. Okey, jadi tolong perbetulkan niat kita. Okey? Dan ibu-ibu, ayah-ayah, cadangan saya sebelum anak-anak kita tidur, dan adik-adik lah sebelum tidur, nasihat Angah, kita niat waktu sebelum kita tidur. Okey? Ada orang tanya, nak niat waktu bila? Niat sebelum tidur. Sebab apa? Bila kita niat sebelum tidur, insya-Allah pagi esok tu kita akan bangun dengan penuh semangat untuk masuk ke kelas online. Kelas PDPR kita. Waktu malam sebelum nak tidur tu niat siap-siap dan juga berdoa. Esok pagi aku nak masuk kelas online. Aku nak belajar sungguh-sungguh. Lepas tu doa, ya Allah, kau permudahkanlah urusan aku. Dia Angah yakin esok pagi kita akan bangun dengan penuh semangat dan kita akan dapat ilmu yang cikgu ajak kepada kita. Okey? Jadi yang pertamanya, tolong perbetulkan niat. Okey? Off mic. Okey, tolong off mic sekejap. Okey, terima kasih. Okey. Jadi yang pertama, tolong perbetulkan niat kita. Okey, semua angkat tangan kanan dan kiri. Okey, angkat tangan kanan dan kiri. Okey. Angkat tangan kanan dan kiri. Tak perlu on mic. Okey, tak perlu on mic lah. Okey, angkat tangan kanan dan kiri. Lepas tu sebut dan buat gaya sama-sama. Tapi tak perlu on mic. Bagi dengar diri awak saja dekat rumah dan juga keluarga. Okey? Sebut dan buat gaya sama-sama. Okey. Perbetulkan niat. Belajar smart. Result sukses. Amin. Okey, sekali lagi. Perbetulkan niat. Belajar smart. Result sukses. Fuyo. Okey. Jadi yang pertama, tolong perbetulkan niat kita. Okey. Itu yang pertamanya. Yang keduanya, langkah pelajar dan waris cemerlang dalam tempoh PDPR. Angah nak tunjuk satu video, boleh tak? Siapa nak tengok video, sila tekan button angkat tangan. Okey, cepat. Ada button angkat tangan kan? Okey. Kita tengok video ni sama-sama. Lepas ni Angah akan tanya, apa pembelajaran daripada video ini? Okey, jom kita tengok sama-sama. Okey, Okey, kita tengok. Kakak tutup kamera dulu. Poison. Kejap apa?
Kita nak mana? Cikgu tak dengar suara. Dengar, tak buka mic. Dengar tak suara? Dengar tak suara? Dengar. Okey. Apa pembelajaran daripada video yang kita tengok tadi? Sila berikan jawapan dekat ruangan komen, ruangan chat. Okey, silakan. Okey, tolong menolong, bantu membantu. Terima kasih. Okey, lagi. Apa pembelajaran yang kita dapat daripada video ni? Okey, Danny dia sebut apa usaha Puteri Aisyah, dia bersin sampai kepala terkeluar. Okey. Apa pembelajaran yang kita dapat? Cuba. Okey, tolong menolong Wawa. Lutfi tolong membantu usaha, buat baik akan dibalas baik. Norlai okey. Tolong menolong bekerjasama ilmu. Okey, kena berusaha untuk dapatkan sesuatu ilmu, tolong menolong. Okey. Tolong menolong. Okey, baiklah, terima kasih kepada semua yang memberi jawapan dekat ruangan komen dan juga ruangan chat terbaik semua. Baiklah, apa jawapan yang awak bagi tahu tu semuanya betul. Cumanya apa yang Angah nak share daripada video tadi, apa pembelajaran yang kita dapat, iaitu yang kedua, langkah pelajar dan waris cemerlang dalam kehidupan PDPR. Yang kedua, sentiasa berfikiran positif. Okey, off mic. Salmi Fadila, off mic. Okey. Kejap. Salmi Fadila, boleh off mic. Okey, yang lain tolong off mic. Okey, sentiasa berfikiran positif. Kalau kita perasan adik-adik, dalam filem tadi, filem apa? Frozen, betul tak? Filem Frozen. Filem Frozen. Siapa nak tengok cerita Frozen ni? Filem Frozen ni, sila tekan button angkat tangan. Okey, siapa pernah tengok filem Frozen? Sila tekan button angkat tangan. Yes. Okey, ramai yang pernah tengok, betul tak? Okey. Orang salji tu nama apa dalam filem Frozen tu? Olaf. Boleh off mic. Okey. Binatang hak macam rusa tu nama apa? Sven. Okey, off mic. Okey, terima kasih Muhammad Zaki. Sven, Puteri Aisyah, Sven. Okey. Kalau kita perasan dalam video tadi, orang salji tu, Olaf tu berfikiran positif kan negatif? Negatif, betul tak? Dia duk sangka buruk, dia duk ingat yang Olaf tu duk berfikiran negatif, dia duk sangka Sven tu hak macam rusak tu, betul tak? Cuba dia berfikiran positif awal-awal. Agak-agak dia susah ke tak? Dia takkan susah adik-adik. Sebab tu adik-adik, kalaulah Olaf berfikiran positif, dia takkan susah. Macam tu juga kita hari ni adik-adik. Sebagai seorang pelajar, kita kena sentiasa berfikiran positif, bersangka baik. Contoh nah, kalau masuk program pagi ni, awak berfikiran negatif macam ni. Awak kata macam ni, pihak sekolah SK Haji Hassan Hitam buat apa? Tak tahu program pagi-pagi ni. Lepas tu panggil penceramah, Angah ni siapa? Dah lah tak lawak dah buat style boleh. Dek, awak berfikiran negatif macam tu, apa yang Angah sampaikan, apa yang Angah cakap, apa yang Angah kongsikan pada pagi ni, awak takkan dapat apa-apa. Sebab apa? Kita berfikiran negatif. Jadi nasihat Angah, sentiasalah berfikiran positif. Dan kalau awak berfikiran positif, awak akan fikir macam ni. Pihak sekolah buat program macam ni sebab nak bantu kita untuk berjaya. Pihak sekolah buat program macam ni, tu tandanya cikgu-cikgu pihak sekolah PIBG sangat sayangkan kepada kita, pelajar-pelajar, murid-murid SK Haji Hassan Hitam. Tandanya cikgu-cikgu sayang kepada kita. InsyaAllah adik-adik, bila kita berfikiran positif macam tu, Angah yakin apa yang Angah sampaikan, awak akan dapat sesuatu pada pagi ni. Okey, tolong off mic. Siapa yang masih on mic ni? Nurul Izni. Okey, Nurul Izni tolong off mic. Obama. Okey, Salmi Fadila off mic. Okey, bila kita on mic, kita mengganggu kawan-kawan lain kan? Okey.
Okey. Seorang je lah. Seorang je lah. Kalau je lah buat macam ni. Buat macam ni. Okey, je lah. Sebab apa? Takut jangan cakapkan dengan gangguan sikit-sikit ni. Takut awak tak dengar. Kalau dengar, okey kita teruskanlah. Okey, baiklah. Sentiasa berfikiran positif, boleh? Sentiasa bersangka baik. Okey, tak. Dia off mic Dia on mic. Nurul Izni off mic. Salmi Fadila off mic boleh tak? Okey, baiklah. Dan satu lagi adik, pasal berfikiran positif ni, pada Perang Dunia Kedua, 2 buah kota Jepun iaitu Nagasaki dan Hiroshima dibom dengan bom atom oleh tentera apa? Oleh tentera Amerika Syarikat. Dek, waktu tu orang barat kata apa? Negara Jepun ni dia takkan maju dah. Okey, dan mungkin lambat maju. Tapi bila dikaji-kaji kenapa negara Jepun boleh maju adalah disebabkan rakyat dia. Dek, orang Jepun bangun daripada tempat tidur, mereka akan laungkan kata-kata positif. Dia orang akan pegang genggam tangan dan orang Jepun ni dia akan sebut apa dia? Aku hebat dan berjaya. Aku hebat dan berjaya. Kalaulah ada sesuatu tugasan kepada orang Jepun ni dapat tugasan, mereka akan sebut apa dia? Aku boleh buat. Alah, senang je. Sebab tu hari ni kita tengok negara Jepun sangat-sangat maju. Walaupun pernah dibom dengan bom atom oleh tentera Amerika Syarikat waktu Perang Dunia Kedua dulu adik-adik. Dan hari ni adik-adik, kita juga boleh maju dan kita juga boleh berjaya. Tapi dengan syarat kita kena sentiasa berfikiran positif. Okey? Lepas ni tak mau dah dengar. Cikgu bagi kerja sekolah kita sebut, alah payahlah cikgu. Susahlah cikgu, banyaklah cikgu. Dek, bila sebut susah, sebut payah, sebab tu jadi susah. Sebab tu jadi payah. Jadi nasihat Angah adik-adik, bila cikgu bagi kerja sekolah, lepas ni sebut apa dia? Alah senang je, mudah je. Okey? InsyaAllah kerja sekolah kita pun tu akan jadi senang dan juga mudah. Okay? Salmi Fadila, tolong off mic. Salmi Fadila. Okey, Okey, baru je lah. Ada lagi lah. Nurlailawati, off mic. Okey. Okey, Mat Afiq, off mic. Okey, off mic. Okey, terima kasih. Baiklah, jadi yang kedua, sentiasalah berfikiran positif dan juga bersangka baik. Kalau cikgu bagi je sekolah, sangka baik, berfikiran positif, jangan marah. Okey, kalau kita marah tu, kita takkan dapat apa-apa. Okey, kadang-kadang cikgu bagi kerja sekolah tu sebab apa? Nak bantu kita untuk berjaya. Okey, jadi yang kedua, sentiasalah berfikiran positif. Okey, yang seterusnya, okey, yang ketiga. Langkah pelajar cemerlang dalam tempoh PDPR yang ketiga kena ada disiplin. Okey? Dan disiplin ni ada 3 ciri ya. Okey. Ada 3 ciri. Yang pertama pengurusan jadual, yang kedua pengurusan diri dan yang ketiga persediaan belajar. Okey, 3 benda ni kena ada kepada seorang pelajar, barulah pelajar itu boleh dipanggil sebagai pelajar yang ada disiplin dalam belajar. Dek, kita tengok yang pertama. Pengurusan jadual. Siapa kat sini dah ada jadual harian ataupun jadual belajar dia? Angkat tangan. Okey, ada yang tak ada. Jadi nasihat Angah yang mana masih belum ada, tolong jadual. Okey, off mic. Okey, jadual harian. Jadual harian ni maksud dia apa dia? Dek, bermula kita bangun daripada tempat tidur sampai tidur balik. Kena ada jadual. Pukul 6.30 contoh. Okey, pukul 6 pagi contoh. Dia 6 pagi dia buat apa? Pukul 8. Yang subuh dia mandi, dia bersiap apa semua. Pukul 8 masuk kelas online sampai pukul berapa? Pukul 2 petang, contoh 2 petang ataupun 1.30 solat Zuhur pukul 2 petang tu dia nak rehat. Petang dia buat apa? Malam dia buat apa? Nak bagi tahu apa? Jadual harian tu pagi sampai tidur balik, bangun daripada tempat tidur sampai tidur balik kena ada. Okey, kita masalah hari ni tak ada jadual. Sebab tu dia ikut suka dia nak main game waktu bila, dia nak tengok TV waktu bila, last kali dia abaikan pembelajaran dia. Jadi yang pertama, tolong
pastikan kita ada jadual harian. Ni habis slot kita 12.45 nanti, cepat-cepat buat jadual belajar. Okey? Cepat-cepat buat jadual belajar, insya-Allah. Boleh. Okey, cepat-cepat buat jadual belajar. Okey, itu yang pertama. Okey, yang keduanya pengurusan diri. Dek, ibu-ibu, ayah-ayah, sebelum nak mula kelas online, adik-adik yang nak mula kelas online, nasihat saya, kalau ibu ada kat sini, boleh bagi tahu kat anak, sebelum nak mula kelas online, pastikan mereka mandi dulu. Tu yang pertama. Mandi dulu. Ada pelajar-pelajar, dia masuk kelas online, dia tak mandi. Sebab tu bila masuk kelas online, dia mengantuk. Dia tak boleh fokus apa yang cikgu ajak. Jadi, tolong pastikan kita urus diri dulu. Yang pertama, mandi dulu. Okey, yang keduanya, sarapan. Okey, yang kedua, sarapan dulu. Okey, makan dulu, sarapan dulu. Itu yang keduanya. Kadang-kadang pelajar ni, waktu kelas online, dia tak sarapan. Kelas online dah bermula, dia masuk kelas, perut dia duk berbunyi. Bila perut dia duk berbunyi, adik-adik, automatik dia tak boleh fokus apa yang cikgu ajak. Okey, ibu-ibu, automatik anak-anak kita dia tak boleh fokus apa yang guru sedang mengajar. Jadi, pastikan yang pertama, mandi dulu. Okey, yang kedua, bagi sarapan ataupun makan dulu. Makan nasi. Minum dulu kah, makan dulu kah apa. Kira sarapan lah. Okey, makanlah apa-apa pun. Okey, itu yang kedua. Yang keduanya, pengurusan diri. Nak cantik lagi, nak bagi rasa semangat. Ada feeling, rasa feeling macam kita pergi sekolah, pakai baju sekolah waktu pagi tu. Okey, dia nak Salim, tolong off mic. Okey, off mic. Okey. Pakai baju sekolah. Baru dia rasa feeling macam pergi sekolah, betul tak? Dalam seminggu tu 5 hari kan. Dalam 5 hari tu cubalah sehari kita pakai baju sekolah. Dia rasalah mood macam kita pergi sekolah tu. Okey, itu yang kedua, pengurusan diri. Dan yang ketiganya, adik-adik, okey, Yati Sudin tolong off mic. Hello. Okey, terima kasih. Okey, yang ketiga, persediaan belajar. Jadi adik-adik, ibu-ibu, ayah-ayah yang berada di sini, persediaan belajar, adik-adik kena ada persediaan belajar nah. Selalunya kelas online selalunya bermula jam 8 pagi ataupun 8.30 pagi, betul tak? Jadi apa persediaan belajar yang perlu kita buat? Tu yang nasihat Allah 30 minit. Kenapa? Okey, 30 minit sebelum bermula kelas online, kelas PDPR, pastikan kita ambil dah buku. Contoh subjek sagi, matematik ataupun bahasa Melayu. Ambil siap-siap buku tu, letak di atas meja, alat tulis letak siap-siap, buku nota letak siap-siap atas meja 30 minit sebelum bermula kelas online. Kita kena bersedia, okey? Tu yang pertama. Yang keduanya nasihat Angah, yang keduanya pastikan kita nak bagi faham lebih awal daripada pelajar-pelajar lain. Sebelum mula kelas tu, kan kita ada 30 minit sebelum mula kelas. Nasihat Angah, buka buku tu, baca dulu. Okey? Baca dulu buku ataupun subjek yang cikgu nak ajak nanti. Tajuk-tajuk yang cikgu nak ajak, baca dulu adik-adik. InsyaAllah, kita ni akan cepat faham. Okey? Kita akan cepat faham. Kita akan lebih awal faham daripada kawan-kawan kita. Jadi untungnya orang yang baca awal. Okey, itu persediaan belajar. Masalah kita hari ini persediaan belajar. Pukul 8.30 kelas online. Pukul 8.30 tu lah baru dia kalut nak cari buku dan sebagainya. Dia nak cari alat tulis dan sebagainya. Sedangkan cikgu dah mengajak dah. Waktu tu dia hilang. Fokus. Waktu tu cikgu dah ajak banyak dah. Dia dah terlepas. Sebab apa? Sebab dia tak ada persediaan belajar. Sebab dia tak ada persediaan belajar. Jadi yang ketiganya, langkah pelajar dan waris cemilan kena ada disiplin. Yang pertama, jadual kena ada. Yang kedua, pengurusan diri sebelum mula kelas. Apa yang perlu kita buat? Kena mandi dulu. Solat subuh jangan lupa adik-adik. Okey, lepas tu apa dia? Sarapan dulu. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, persediaan belajar. Pastikan buku, alat tulis, buku nota sedia awal-awal. Paling cantik 30 minit sebelum mula kelas. Okey? Jadi itu yang ketiga, disiplin. Yang pertama, perbetulkan niat. Yang kedua, berfikiran positif, bersangka baik.
Yang ketiga, disiplin. Okey? Itu yang ketiga. Yang keempat, langkah pelajar dan waris cemerlang dalam tempoh PDPR. Yang keempat, kena ada apa? Kita tengok video ni. Boleh? Off mic. Siapa nak tengok video, angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan. Tekan button angkat tangan tu. Okey. Harap-harap internet kita okey lah. Boleh tengok. Okey, tengok video ni. Lepas ni Angah akan tanya, apa pembelajaran daripada video ni? Okey?跟你讲了吗？在那边，你要自己找。Hello，我不是跟你讲了吗？在那边，你要自己去找，用脑。呀，这个叫做分心，做事情分心很危险的哦。这边呢？要笑了，看电影了，关电话啦。Video ni. Apa pembelajaran daripada video ni? Dia lalai. Okey, bagi jawapan dekat ruangan komen, ruangan chat. Okey. Ruangan komen, ruangan chat. Okey, Nisa dia sebut apa? Cuai, Fatni taksub dengan phone. Okey, Zarida bersabar, cuai, sabar berkomunikasi. Orang call dan telefon guna serika. Okey, cuai, lalai, cuai dan lalai. Yes. Tidak fokus. Lalai, fokus. Jangan bersikap cuai. Tidak fokus, cuai, malas, cuai. Okey, lalai, malah, lalai. Okey, ramai bagi jawapan yang sama, betul itu. Okey. Ada yang sebut apa sakit sebab dia tak ready, tak fokus. Okey, terima kasih. Baiklah. Apa yang awak sebut semuanya betul ya adik-adik. Apa pembelajaran daripada video ni? Antaranya tak fokus dan juga lalai. Okey, jadi poin yang keempat, langkah yang keempat yang Angah nak share, langkah pelajar cemerlang, waris cemerlang dalam tempoh PDPR kena fokus. Kalau kita perasan, dalam video tadi, uncle tu, dia serika betul tak? Dia serika, dia angkat telefon. Dia serika, dia angkat telefon. Dia serika, dia buat macam telefon. Last kali dia melakukan kesilapan. Jadi adik-adik, sebagai seorang pelajar yang cemerlang, kita kena fokus. Fokus kepada apa? Fokus kepada apa yang guru sedang mengajak kita. Dan soalan Angah, apa maksud fokus? Apa maksud fokus? Siapa nak bagi jawapan dekat ruangan komen, ruangan chat, silakan. Apa maksud fokus? Okey. Ruangan komen, ruangan chat. Okey. Tumpu perhatian. Lutfi dia sebut. Azliza, tumpuan. Okey, tumpu perhatian. Beri tumpuan. Yes, betul. Beri perhatian. Okey, beri perhatian. Tumpu perhatian. Okey. Give attention. Okey. Dia cakap orang putih. Okey, memberi tumpuan. Memberi tumpuan penuh. Okey. Baiklah, awak sebut tu semuanya betul adik-adik. Okey, memberi tumpuan, memberi perhatian. Okey, fokus adalah menumpukan perhatian. Yes, semuanya betul. Cuma tambahan daripada Angah. Okey, semua angkat tangan kanan dan kiri. Okey. Angkat tangan kanan dan kiri. Jangan on mic. Sebut. Biar dengar sendiri pun tak apa dah. Okey. Angah nak kita sebut dan buat gaya sama-sama. Okey, ready? Sebut sama-sama. Fokus ialah apa yang kita lihat. Apa yang kita lihat? Apa yang kita dengar. Apa yang kita dengar? Apa yang kita fikirkan. Apa yang kita fikirkan? Itulah fokus. Okey, sekali lagi. Fokus ialah apa yang kita lihat. Apa yang kita lihat? Apa yang kita dengar.
Apa yang kita dengar? Apa yang kita fikirkan. Apa yang kita fikirkan? Apa yang kita fikirkan? Itulah fokus. Itulah okay. fokus. Off mic. Okay, off mic. Okay, baik, terima kasih. Baiklah, itu maksud fokus sebenarnya adik-adik. Fokus ialah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita fikirkan. Kadang-kadang adik-adik, kenapa kita tak boleh fokus? Kadang-kadang kita study, handphone letak di sebelah. Macam Angah bagi tahu bawah tadi. Lepas tu, waktu kelas online, dia pergi kelas online tu, dia letak handphone di sebelah. Di depan dia tu, tahu ada apa? Ada TV. Macam mana nak fokus apa yang cikgu ajak dalam kelas online? Last kali dia buat apa? Dia off kamera, dia biar cikgu tu ajak seorang-seorang. Dia tengok apa? Dia pergi tengok TV. Allah kasihan kat cikgu-cikgu kita adik-adik. Sebab tu nasihat Angah, lepas ni ibu-ibu, ayah-ayah, bila anak kita nak belajar secara PDPR kelas online, pastikan kita on kamera. Tu adab kita. Okey? On kamera. Biar cikgu boleh tengok muka kita, kita boleh tengok cikgu. Ni tak dia off kamera, lepas tu dia tidur. Allah kesian kat cikgu. Cikgu ajak seorang-seorang. Okey? Dek, macam mana nak fokus? Mata tengok, telinga dengar, otak fikirkan apa yang cikgu ajak. Boleh? Masalah kita hari ni, macam Angah sebut tadi, mata tengok, telinga dengar, otak dia duk fikir tengah hari sekali nak makan apa. Sebab tu fokus dia tak ada kualiti. Okey? Okey, Angah nak cerita satu kisah berlaku kepada senior lah. Senior Angah zaman belajar dekat universiti dulu. Dek, okey, tolong off mic. Okey, off mic. Cuba tengok handphone kita ataupun laptop kita off mic lagi ke belum? Off mic. Okey, ni ada seorang dua orang yang on mic, tolong off mic. Faizi Ruzaimi. Okey, tutup mic. Okey, terima kasih. Kadang-kadang kita on mic kita tak perasan kan. Nur Lailawati off mic. Okey. Sakit telinga. Betul lah, dia bunyi hamil kan. Okey, terima kasih. Dek, zaman Angah belajar dulu, ada senior Angah. Tahu tak lah ni dia kerja kat mana? Dia kerja dekat Bank of Dubai. Gaji dia lebih kurang RM30,000 je sebulan. Banyak kan sikit? Banyak kan? Dek, zaman dia belajar dulu, yang kita terkejutnya, yang kami terkejutnya apa dia? Waktu malam periksa, malam exam lah, esok nak exam. Tahu tak dia buat apa waktu malam? Dia main game. Tapi yang syoknya, keluar result, keluar keputusan, mesti dia dapat 4 flat. Nombor 1 dalam kelas. Ibarat A semua lah. Dan dia pernah dapat anugerah diraja. Dia anugerah diraja yang disampaikan oleh Almarhum Sultan Abdul Halim. Almarhum Sultan Kedah yang dulu. Dek, orang tanya dia, hang belajar macam mana? Malam periksa hang tak baca buku pun, hang main game, tapi mesti hang dapat 4 flat. Mesti hang dapat nombor 1. Dan dek, dia pun share kepada kami. Dia share kepada abang-abang share kepada kami. Dek, apa yang dia buat? Dia hanya fokus dalam kelas saja. Dia bagi fokus 100% dalam kelas. Dek, nak bagi tahu apa? Bila kita bagi fokus 100% dalam kelas, itu membantu kita untuk berjaya dalam pelajaran. Jadi macam mana nak fokus? Tolong ambil poin yang ketiga, kena ada disiplin. Pengurusan diri dan juga persediaan belajar kena ada. Dan jangan study handphone waktu kelas online, jangan bagi nampak TV di depan mata. Dan nasihat Angah, pastikan ada satu bilik ataupun ruangan khas untuk kita. Baru kita boleh fokus. Okey? Baru kita boleh fokus. Kita bagi perhatian, kita bagi tumpuan lepas ni. Awak pun semua boleh berjaya adik-adik dengan syarat fokus 100% dalam pelajaran. Ketika cikgu mengajak, fokus saja. Abaikan gangguan-gangguan luar tu. InsyaAllah kita juga boleh berjaya. Okey. Itu yang keempat. Fokus. Okey. Angah nak buat sedikit aktiviti boleh tak? Kita buat game fokus. Okey, game fokus. Angah nak, bila Angah sebut satu, Angah nak adik-adik semua tepuk tangan 2 kali. Okey, boleh? Okey, kita try. 1.
Okey, terus satu kali. Satu. Okey, sekali lagi satu. Okey, satu. Okey, itu satu. Bila Angah sebut dua, Angah nak awak semua angguk kepala 2 kali. Okey. Angguk kepala 2 kali. Okey, kita try. 2. Okey, 2. Okey, off mic. Yati Sudin. Okey, terima kasih. Okey, 2. Okey, itu 2 nah. Okey. Yang ketiga, bila Angah sebut 3, Angah nak adik-adik semua geleng kepala. Okey. Okey, boleh ya? 3. Kita try 3. Okey, 3. Okey. Baiklah. Sekarang jom kita gabungkan. 1, 2 dan 3. Okey, ready? 1. Penatlah babi. 1 tepuk tangan 2 kali. Okey, 2 angguk kepala 2 kali. 3 geleng kepala. Okey. Okey, sekali lagi. Kita try 1. Okey, 2. 3. Oh, dia pening dah tu. Okey, sekali lagi. 1. 2. 3. Okey, 1. Laju sikit. 1. Cikgu adik kacau. 1. Adik kacau. Tak apalah. Okey, 1. Okey, 3. Okey, 2. 1. 2, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 3. Okey, dah cukup. Dia jadi macam ni. Okey. Dah cukup. Oh, kepala dah jadi macam ni. Dia tak tahu nak buat macam mana dah kan. Okey. Terima kasih. Baiklah. Jadi, Angah saja nak test ujian fokus. Okey, baiklah. Itu yang keempat nah. Baiklah, yang kelima, langkah pelajar dan juga waris cemerlang dalam tempoh PDPR. Yang kelima, elokkan gangguan luar. Soalan Angah, sila berikan jawapan dekat ruangan komen ataupun ruangan chat kita. Apakah gangguan yang sering berlaku kepada kita waktu kelas online? Okey, adik ganggu. Yes. Lagi. Angah bagi masa 30 saat. Udah tidur, jangan kacau. Okey, kucing kacau. Game, kucing kacau. Adik bising. Kucing kacau cikgu. Okey. Bagi jawapan dekat ruangan komen. Okey, adik kacau now. Allah kesian. Tak apalah, adik nak belajar juga kan. Adik main lari-lari. Okey, handphone. Adik bising. Orang mesej. Okey, nak tidur. Abang JNT hantar surat ada tak? Okey. Abang postman hantar surat. Okey. Okey, tanya banyak. Okey. Kemah rumah. Kucing suka gigit tangan. Okey. Lutfi dia sebut apa? Wow. Okey. Okey, dah cukup. 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Okey, masa tamat. Terima kasih. Okey, jadi malam bila cikgu tak ada depan kan? Okey. Mama saya makan di rumah tu. Okey, dah cukup. Off mic. Baiklah adik-adik. Awak sebut semuanya sama dengan sekolah-sekolah lain. Apa gangguan yang sering berlaku ketika kita duduk kelas online ni? Kelas PDPR. Antaranya adik kacau. Betul tak? Mak panggil. Kucing kacau. Jadi nasihat Angah, ibu-ibu, ayah-ayah yang bersama dengan kita pada pagi ni, dan adik-adik kalau tak ada mak atau ayah di sebelah, boleh bagi tahu kat mak dan ayah, kalau berkemampuan, tolong sediakan satu bilik khas untuk kita belajar. Kalau adik-adiknya ada dah bilik tidur, tak apa, study dalam bilik tidur pun tak apa. Lepas tu kunci pintu. Okey, kunci pintu, barulah adik tak masuk. Okey. Tu yang pertamanya. Yang keduanya, adik-adik boleh pesan kat mak dan ayah. Kadang-kadang mak dan ayah tak tahu kita ada kelas online. Kita pesanlah kat mak, pesan kat ayah. Mak, jam 8.30 pagi, kakak ada kelas online, kelas PDPR sampai jam 9.30 pagi. Kalau mak nak minta bantuan kakak, lepas jam 9.30 pagi lagi boleh lah. Cumanya sekarang ni,
8.30 pagi sampai 9.30 pagi, kakak nak fokus kepada dalam kelas PDPR yang cikgu nak ajak nanti. Dan kakak nak minta lah, mak tolong tengok adik sama nah. Dan juga tolong tengok kucing sama, takut-takut dia main gigit tangan. Okey. Nak bagi tahu apa? Pesan kat mak, pesan kat ayah, cakap elok-elok. InsyaAllah mak kita akan faham. Mak kita akan ambil adik, tolong tengok. Okey? Masalah ni dia tak bagi tahu kat mak. Dia tak bagi tahu kat mak. Dan kadang-kadang gangguan kita apa dia? Adik dia ambil buku, dia koyak, betul tak? Siapa besok adik dia koyak buku dia, angkat tangan. Tekan button, angkat tangan. Okey, tekan button, angkat tangan. Okey, kadang-kadang adik pun nak warna dengan kita kan. Dia pi warna buku kita habis. Okey. Saya bahasa tadika. Okey. Kucing Tadi saya makan ketah. Off mic. Okey, terima kasih. Baiklah, itulah gangguan-gangguan yang sering berlaku kepada kita. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang ada, nasihat saya, nasihat Angah, kalau boleh ada satu ruangan khas untuk anak-anak kita belajar, cantik sangat-sangat. InsyaAllah anak-anak, adik-adik, pelajar-pelajar akan fokus lebih tinggi. Okey? Itu yang kelima. Okey, baiklah. Angah nak share sikit lagi. Sekarang ni boleh tak kita ulang sama-sama? 5 langkah pelajar cemerlang. Yang pertama apa dia? Yang pertama apa dia? Yang pertama apa dia? Tak ingat. Yang pertama. Okey, yang pertama perbetulkan niat. Okey, yang kedua? Perbetulkan niat. Kedua. Okey, yang kedua? Fokus. Fikir positif. Ya, berfikiran positif. Yang ketiga? Fokus. Yang keempat? Yang ketiga disiplin. Yang keempat fokus. Yang kelima? Elokkan Penggunaan Baiklah. Terima kasih. Off mic balik. Okey. Tekan off mic. Okey, terima kasih. Baiklah. 5 langkah pelajar dan juga waris cemerlang. Kalau kita ikut, kalau kita ambil, kita buat betul-betul adik-adik, Angah yakin awak semua lepas ni akan lebih bersemangat dan insya-Allah awak semua akan rasa lain bila belajar secara online. Jadi, tolong ambil, jangan sia-siakan apa yang Angah share. InsyaAllah dia sangat-sangat membantu kita untuk berjaya. Boleh? Okey, jadi 5 langkah pelajar dan juga waris cemerlang. Angah ulang sekali lagi, perbetulkan niat. Okey, yang kedua berfikiran positif. Yang ketiga disiplin, buat jadual harian. Sarapan dulu, mandi dulu. Lepas tu sedia buku awal-awal. Yang keempatnya apa dia? Iaitu fokus, dan yang kelima elokkan gangguan luar. Baiklah, yang seterusnya Angah nak share 5 tip nak bagi hati tenang waktu PDPR. Okey, 5 tip nak bagi hati tenang waktu PDPR ataupun nak bagi hilang stres waktu PKP ni. Okey, yang pertama apa dia? Yang pertama jaga solat. Okey, yang pertama jaga solat. Yang kedua, syukur. Yang ketiga, sedekah. Yang keempat, senyum. Yang kelima, saling tolong-menolong. Okey, Angah bagi masa seminit, sila salin dulu. Okey, 5 tip nak bagi hati tenang waktu PDPR ni. Okey, seminit bermula sekarang. Saya tak mau kan. Okey, dah siap? Cikgu tak nampak. Okey. Cikgu tak nampak, dia tak siap lagi. Okey, yang pertama solat. Yang kedua syukur. Yang ketiga sedekah. Yang keempat senyum.
Yang kelima saling tolong menolong. Tak cikgu, tak siap lagi. Cikgu sebenarnya. Solat. Lagi cikgu. Ini. Cikgu tak nampak. Syukur. Lepas tu. Sesuatu tiga. Okey, baiklah. Kita tengok yang pertama. Tak apa, sambil-sambil. Okey, sambil-sambil. Okey. Yang pertama, solat. Okey. Yang pertama, solat. Okey, Angah nak share yang pertama, solat. Okey, 5 tip nak bagi hati tenang. Yang pertama, kena jaga solat. Dek, kalau hari ni kita nak berjaya, kena jaga solat. Tak siap lagi tu. Okay, tak? Nak bagi hati tenang pun kena jaga solat. Okey, off mic. Cikgu, kali balik yang tu tadi tak siap lagi. Kita ataupun laptop, kita dah off mic ke belum? Okey, sila tekan off mic dulu. Okey, terima kasih. Baiklah, yang pertama tolong jaga solat adik-adik. Nak bagi hati tenang, tolong jaga solat. Nak berjaya dalam pelajaran pun kena jaga solat. Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu orang yang dalam keadaan khusyuk. Dek, kalau hari ni nak berjaya dalam hidup, nak berjaya dalam pelajaran, tolong jaga solat kita. Kalau hari ni kita tak jaga solat, dek, jangan sembang kita nak berjaya dalam pelajaran. Dek, umur awak ni tak perlu dah mak ayah suruh. Awak sendiri tahu. Masuknya solat fardu subuh, kena semayang subuh. Solat zuhur, kena semayang zuhur. Bertepatanlah dengan program sumur kita ni kan. Sasiah murid unggul. Antara sumur ni kena jaga solat. Tolong jaga solat kita, jaga semayang. Lepas ni tak mau dah mak ayah nak kena suruh dan sebagainya. Kita tahu yang solat tu merupakan kewajipan kepada kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang umat Islam, sebagai seorang hamba Allah. Dek, tolong jaga semayang, tolong semayang awal waktu. Okey? Yang keduanya, tolong solat awal waktu. Kalau kita solat awal waktu, insya-Allah kejayaan pun akan awal hadir kepada kita. Tapi dek, kalau kita solat lewat waktu, takut-takut kejayaan pun akan hadir lewat kepada kita. Okey? Jadi yang pertama, tolong jaga solat. Okey, yang keduanya, Angah nak share, nak bagi hati tenang, yang keduanya kena sentiasa bersyukur. Dek, tolong bersyukur. Bersyukur ni apa dia? Bersyukur ni kita merasa cukup dengan nikmat yang Allah bagi kepada kita adik-adik. Okey, off mic. Okey. Cikgu tak siap lagi. Apa maksud syukur? Okey, off mic. Okey. Apa maksud syukur? Iaitu apa dia? Mensyukuri nikmat yang Allah bagi. Kita rasa syukur. Kita rasa cukup dengan nikmat yang Allah bagi. Itu maksud syukur. Dan adik-adik, kalau tengok dekat gambar di belakang yang Angah tunjuk ni adik-adik, cuba tengok. Ada gambar-gambar di belakang ni yang mana pelajar-pelajar dia berusaha untuk belajar secara online walaupun ada halangan-halangan. Antara halangan dia apa dia? Internet dia tak ada adik-adik. Handphone sebiji share ramai-ramai. Kita hari ni ada handphone tak? Ada. Ada internet tak? Ada, betul tak? Tapi adik-adik tiba-tiba kita tak masuk kelas online. Cikgu bagi kerja sekolah kita tak buat. Cikgu buat waktu kelas online kita tak masuk dan sebagainya. Kita bagi alasan kita tidur main game dan sebagainya. Dek, takut-takut Tuhan tarik nikmat kita tu. Jadi nasihat Angah, tolong mensyukuri nikmat yang Allah bagi kepada kita dengan buat apa? Gunakanlah internet yang Tuhan bagi kepada kita, kelebihan-kelebihan yang ada kepada kita, internet, handphone dan sebagainya, kita gunakanlah dengan sebaiknya. Lepas ni dek, masuk kelas online, masuk belajar sungguh-sungguh. Sebab apa? Kalau kita rasa diri kita susah, sebenarnya adik-adik ada lagi orang susah. Ada yang orang kata kat sini, Angah, saya tak boleh masuk kelas online. Sebab apa? Sebab internet saya slow. Tak boleh tengok muka cikgu. Tak boleh kadang-kadang
Cikgu tunjuk video pun tak boleh tengok. Dek, kalaulah hari ni kita tak boleh tengok muka cikgu, tak boleh tengok video, paling kurang kita boleh dengar suara cikgu. Betul tak? Suara cikgu kita boleh dengar juga. Okey lah, daripada orang lain di luar sana adik-adik, nak masuk kelas online tak berkemampuan. Internet tak ada langsung. Contoh gambar belakang ni. Tengok gambar-gambar ni. Ada gambar atas tu. Internet tak ada kat rumah dia. Dia kena pergi belajar duduk tepi jalan. Baru dapat internet. Ada yang kena pergi panjat bukit, panjat pokok untuk cari line internet. Sampai tahap macam tu adik-adik. Jadi nasihat Angah, tolong belajar sungguh-sungguh. Fokus kepada kelas online. Dek, jangan sampai tahap Tuhan tarik balik nikmat kita. Kita ada handphone, tiba-tiba handphone kita rosak. Sebab apa handphone kita rosak? Mungkin sebelum ni kita tak gunakan kelebihan yang Allah bagi kepada kita dengan sebaiknya. Jadi nasihat Angah adik-adik, hari ni hari apa? Hari Khamis, betul tak? Dek, hari Ahad minggu depan ada kelas online, masuk cepat-cepat. Tolong jangan bagi alasan, tolong manfaatkan nikmat yang Allah bagi. Syukur dan sebutlah alhamdulillah. Okey, itu yang keduanya. Baiklah, yang seterusnya adik-adik, nak bagi hati kita tenang selain solat dan juga syukur, yang ketiganya apa dia? Yang ketiganya sedekah. Nak bagi hati tenang adik-adik, rajin-rajinlah bersedekah. Okey, rajin-rajinlah bersedekah. Kan lah ni kita dalam musim PKP, betul tak? Mungkin ada orang susah dan sebagainya. Jadi dek, bantulah orang-orang yang memerlukan bantuan. Mungkin kita ni keluarga berkemampuan, mak ayah kita dapat kerja dengan elok dan sebagainya. Kita tengok kawan kita ni susah, mak ayah dia kena buang kerja. Apa salahnya kita bantu kawan kita? Bagi tahu kat mak ayah, mak, kawan cik ni dia susah, boleh tak cik nak bantu? Angah yakin adik-adik, mak ayah dengar macam tu, tentu mak ayah kita akan sokong kita dan bantu kawan kita tu adik-adik. Rajin-rajinlah bersedekah. Dan Nabi kata apa? Kalau kita buat satu kebaikan, Allah balas 10 kebaikan adik-adik. Okey? Kita buat satu kebaikan, Allah balas 10 kebaikan. Mana nak tahu? Kita bagi duit RM1, kita bantu kawan kita dengan RM1, Allah nak bagi apa kepada kita? Kejayaan dalam pelajaran. Allahu Akbar. Jadi adik-adik, rajin-rajinlah bersedekah. Okey? Tak mampu sedekah RM1, sedekahlah sekadar mana yang kita mampu. Okey, tu tip yang ketiga nak bagi hati tenang. Okey, yang keempat nak bagi hati tenang. Yang keempat kena buat apa? Senyum. Nak bagi hati tenang kena senyum. Jangan duk marah sangat. Tambah-tambah dalam tempoh PKP ni kan. Dia duduk kat rumah, adik kacau dan sebagainya. Dia kerja nak marah aja. Dek, siapa yang cepat marah, dia cepat tua. Siapa nak jadi awet muda, kena senyum. Jom sama-sama kita senyum, boleh tak? Okey, dalam kiraan 3. 1, 2, 3. Senyum depan kamera. Senyum. Manis aja senyum ni. Okey, senyum. Dan adik-adik, senyum ni menyebabkan awet muda. Marah ni menyebabkan cepat tua. Betul tak? Sebab apa cepat tua? Mengikut kajian, bila kita marah, orak-orak di muka kita akan tegang. Dan menggunakan orak-orak di muka ni yang sangat banyak. Sebab tu cepat tua. Okey, jadi sentiasalah senyum. InsyaAllah hati kita akan tenang. Jumpa adik kita kan. Jumpa adik jangan marah. Senyum je kat dia. Contoh adik kita kan, dia koyok buku kita ni. Kita jumpa dia, kita tarik telinga dia sambil senyum. Oh, adik koyok buku kakak no. Oh, tak apa. Senyum je. Okey. Ni, habis saja masa ni, jumpa mak, jumpa ayah, keluar daripada bilik, jumpa mak, jumpa ayah, cuba senyum. Senyum kat mak. Mak, senyum. Lepas tu mak kita pun kata kat ayah, abang, anak kita keluar saja daripada bilik, kenapa dia senyum seorang-seorang? Lepas tu ayah kita pun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey dah, lawak je nah. Bagi tahu kat mak, cik senyum sebab nak bagi awet muda dan nak bagi hati tenang. Dan senyum tu kan sedekah. Okey, senyum tu kan sedekah. Jadi sentiasalah senyum. Jumpa kucing, senyum je. Kucing main sini, senyum. Jangan marah-marah dah, okey? InsyaAllah hati kita akan tenang. Dan yang terakhirnya adik-adik, okey, yang terakhirnya nak bagi hati kita tenang, nak bagi hilang stres,
Dek, yang kelima saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Yang kelima saling tolong menolong. Dek, bantulah ibu dan ayah kita di rumah sama. Tolong tengok adik-adik waktu masa terluang dan sebagainya. Okey, bantu kakak-kakak kita, adik-adik kita dalam pelajaran. Jangan biar mak kita seorang saja buat kerja. Ni mak ayah semua nak kena suruh. Dah adik-adik lepas ni tanya mak, ayah, apa yang boleh kakak ataupun abang tolong mak ataupun ayah. Tanya mak ayah, ni dok. Kita masuk kelas online, habis kelas online kita mengadap handphone, makan, minum, tidur. Hak tu aja kita buat, tak tolong pun mak kita. Okey? Jadi tolonglah mak kita, tolonglah ayah kita. Okey, tolong mak, tolong ayah, bantu mak dan ayah. InsyaAllah hati kita akan sentiasa tenang. Bantu adik-adik, bantu jiran-jiran kita. InsyaAllah hati kita akan tenang. Saya tolong, bagus. Okey, baiklah. Angah nak ulang balik. 5 tip nak bagi hati tenang. Yang pertama apa dia? Yang pertamanya? Solat. Yang kedua? Syukur. Okey, syukur. Yang ketiga? Sedekah. Yang keempat? Senyum. Yang kelima? Saling tolong Saling tolong menolong. Okey, baiklah, terima kasih. Okey, semua off mic. Okey, lebih kurang 8 minit lagi. Kita akan stop, kita akan tamat program kita pada pagi ni. Tengah hari dah kan? Okey, off mic. InsyaAllah yang terakhirnya sebelum kita berpisah. Okey, sebelum kita berpisah. Okey, semua angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan. Okey, angkat tangan kanan. Okey, angkat tangan kanan. Okey, genggam. Okey, cakap kepada diri sendiri. Masa untuk berubah. Okey, sekali lagi. Genggam. Cakap kepada diri sendiri. Masa untuk berubah. Masa Okey, sekali lagi. Genggam. Cakap kepada untuk berubah. Okey, genggam. Sekali lagi, Angah nak sebut kuat-kuat bagi dengar satu rumah. Masa untuk berubah. Okey, off mic balik. Terima kasih. Terbaiklah adik-adik pelajar SK Haji Hassan Hitam. Okey, Dik. Masa untuk berubah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah takkan ubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka ubah nasib mereka sendiri. Dek, Allah dia takkan ubah nasib kita kalau kita sendiri tak ubah diri kita, adik-adik. Dek, Allah takkan bagi kejayaan kepada kita kalau kita sendiri tak ada usaha. Dek, Allah takkan ubah nasib kita kalau kita sendiri tak ubah diri kita. Jadi nasihat Angah, Dek, tolong ubah diri kita, tolong berusaha, tolong ambil apa yang Angah share, 5 langkah pelajar dan waris cemerlang dan juga 5 nak bagi hati tenang. InsyaAllah kita juga boleh berjaya adik-adik. Dan ingat adik-adik, seseorang yang jatuh ketika perlumbaan belum dikira kalah, tetapi dia hanya dikira kalah sekiranya dia jatuh, dia tak bangun kembali, adik-adik. Jadi adik-adik, bangun kembali, buktikan kepada ibu dan ayah, buktikan kepada kakak-kakak, buktikan kepada guru-guru bahawasanya kita juga boleh berjaya. Dan insya-Allah pada hari Ahad minggu depan kita masuk kelas online, kita akan masuk dengan penuh semangat dan kita akan fokus apa yang cikgu ajar dan kita akan buat apa tugasan yang cikgu berikan kepada kita tanpa kita memberi alasan. Dan adik-adik, kata guru Angah, dalam belajar tak ada istilah pelajar yang gagal. Dalam belajar tak ada istilah pelajar yang gagal. Yang gagal apa dia? Adalah proses pembelajaran. Mungkin pembelajaran proses kita salah sebelum ni. Sepatutnya orang yang berjaya, dia belajar, okey, dia belajar ada ruangan bilik khas. Kita belajar depan TV. Proses pembelajaran kita salah lah. Dan adik-adik, orang yang berjaya sebelum mula kelas dia baca buku dulu. Kita tak buka buku, tak baca dulu. Jadi ubah, kita baca buku dulu sebelum mula kelas. InsyaAllah kita juga boleh berjaya. Orang yang berjaya dia jaga solat. Kita sebelum ni solat tak jaga. Lepas ni tolong jaga solat.
insya-Allah kita juga boleh berjaya. Okey? Jadi dek, masa untuk berubah. Dan dek, yang terakhir sebelum kita berpisah, anak-anak semua sekali lagi angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan. Okey, genggam. Okey, sebut. Aku hebat dan berjaya. Aku hebat dan berjaya. Aku hebat dan berjaya. Sekali lagi, genggam. Okey, cakap kepada diri sendiri. Aku hebat dan berjaya. Aku hebat dan berjaya. Aku hebat dan berjaya. Sekali lagi, genggam. Anak-anak sebut kuat-kuat. Bagi dengan kat rumah, guna perkataan kami hebat dan berjaya. Kami Kami hebat dan berjaya. Hebat dan berjaya. Kami hebat dan berjaya. Kami hebat dan berjaya. Okey, off mic. Okey, off mic. Okey, baiklah adik. Kami hebat dan berjaya dan ingat adik-adik, seseorang yang jatuh ketika perlumbaan belum dikira kalah. Tetapi dia hanya dikira kalah sekiranya dia jatuh, dia tak bangun kembali adik-adik. Jadi adik-adik, bangun kembali adik-adik, buktikan kepada semua orang yang kita ni juga boleh berjaya dalam pelajaran. Walaupun kita belajar secara online, secara PDPR insya-Allah. Jadi adik, Angah rasa sekadar ni sajalah perkongsian Angah kepada adik-adik semua. Mudah-mudahan bermanfaat kepada adik-adik semua. Dan adik-adik sekali lagi, tolong ambil apa yang Angah share kepada awak semua. Tolonglah ambil, tolong hargai pengorbanan guru-guru, pihak sekolah, PIBG, ibu dan ayah buat program pada pagi ni adik-adik. Bukan senang nak buat program pada pagi ni. Perlukan perancangan yang sangat lama adik-adik. Tiba-tiba cikgu buat program macam ni, awak habis saja program ni, awak tak belajar apa-apa. Sangat-sangat rugi. Okey? Jadi tolong ambil apa yang Angah kongsikan, apa yang cikgu-cikgu kongsikan sebagai bekalan untuk diri kita untuk berjaya di dunia dan juga untuk berjaya di akhirat insya-Allah. Dan yang terakhirnya daripada Angah, terima kasih Angah ucapkan kepada pihak sekolah dan juga PIBG SK Haji Hassan Itam atas jemputan kepada Angah hampir sejam 30 minit bersama dengan awak semua. Terima kasih juga kepada ibu-ibu, ayah-ayah yang bersama dengan kita. Terima kasih kepada cikgu-cikgu. Terima kasih kepada semua adik-adik yang boleh fokus sehingga tamat program kita pada pagi ini. Dan minta maaf sekiranya ada salah dan silap sepanjang perkongsian daripada Angah. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, insya-Allah kita berjumpa lagi. Dan dek, yang terakhirnya sebelum kita berpisah, terlupa Angah. Dek, sebelum kita berpisah, waktu Angah sampai tadi, Angah tengok muka adik-adik semua, Angah dah jatuh hati ke adik-adik semua. Tapi dah habis slot ni, Angah dah tak ada hati ke adik-adik semua. Sebab apa? Hati Angah adik-adik sudah milikinya. Ciong. Okey. Jadi sekadar tu sajalah perkongsian Angah. Minta maaf sekali lagi. Terima kasih. Adakah motivasi ini bermanfaat ataupun terbaik kepada anda? Sekiranya ada, boleh kongsi apa manfaatnya di ruangan komen kita. Jangan ucap terima kasih saja kat Angah. Ucap sama terima kasih kat siapa? Kat cikgu-cikgu awak yang buat program ni. Jadi sekadar tu saja. InsyaAllah jumpa kat luar nanti, teguk-teguk lah no. Dan tolong ambil apa yang Angah share tadi, okey? Okey, baiklah. Sebelum kita berpisah nanti, insyaAllah kita nak ambil gambar ramai-ramai. Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Boleh nah. Jadi, Angah serah semula kepada pengurusi majlis Cikgu Afiza. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan. Dengan berakhirnya perkongsian motivasi itu tadi, maka selesailah sudah majlis kita pada hari ini. Terima kasih. Saya bagi pihak majlis memohon ampun dan maaf jika terdapat kesilapan dan kelemahan semasa majlis ini berlangsung. Angah Ikram ada menyebut, okey, penceramah kita, so kita panggil dia Angah Ikram nah. Kita hebat dan berjaya. Okey, kita sebagai warga SKHI, kita punya
Okay, SKHHI apa-apa pun mesti yang terbaik. Okey, bertepatanlah dengan akhirnya motivasi ini, iaitu kami hebat dan berjaya. Cikgu harap kamu semua mendapat manfaat dengan majlis yang telah dianjurkan ini. Sebelum kita mengakhiri majlis kita, pihak majlis ingin mengambil sesi bergambar bersama dengan penceramah kita pada hari ini. Cikgu nak minta kamu semua buka kamera masing-masing. Buka dah kau. Okay, semua dah buka dah? Dah. Buka dah cikgu. Okey, angkat tangan. Okey, ready? Okey, angkat 1, tangan 2, semua, angkat 3. tangan, tunjuk good. Kita nak ambil gambar dah, tunjuk good. Angkat tangan kamu. Okey. Okey, count dah. 1, 2, 3. Okey, sekali lagi. Semua buka dah. Okey, saya bagi pihak majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada dan ucapan terima kasih kepada penceramah kita pada hari ini. Okay. Apa yang disampaikan oleh penceramah, cikgu harap kamu semua boleh ambil untuk kita jadikan panduan, banyak panduan dan juga langkah yang telah diberikan oleh Angah Ikram. Okey. Dengan itu berakhirlah majlis kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.